الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Serta doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kau jadikanlah ya Allah kami ini orang-orang yang suka mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang yang hati mereka bersih. Amin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini semua orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wa rahmah wa du'a al-malaika wa zikrullah iman indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah pada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami, anak cucu kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuknya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Kau hebahkan kepada kami hikmah, yakni faham terhadap agama ini. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Dan Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Kau ampunkanlah juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia sebagai seorang mukmin, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, dan orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepada mereka. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami,
Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baiklah. Tajuk kita Al-Asri. Al-Asri kalau kita terjemah apa dia? Masa kan? Asr. Tiga huruf ni huruf penting dalam bahasa Arab. Huruf Ain menunjukkan sesuatu yang penting. Huruf Sad menunjukkan sesuatu yang kena jaga. Huruf Ra menunjukkan sesuatu yang berulang. Kan? Kita sebut pun dia berulang. Kalau kita sebut Ra, dia tidak berulang, getaran lidah tak jadi Ra. Sad jaga. Sad dijaga. Kalau tuan-tuan sebut sad, jangan orang kata apa dia? Macam sing. Sing ni sa, dia lebarkan. Sad dia tahan, dia jaga. Huruf itu menggambarkan nilai. Nilai kena jaga. Contohnya, semua perkataan-perkataan yang mula dengan sad kena jaga. Contohnya, solat kena jaga sembahyang. Saum kena jaga puasa. Sedekah kena jaga sedekah. Kebanyakan kalimah yang bermula dengan sad berbentuk jaga dan susah kena jaga. Ain ni huruf halqi yang di tengah-tengah. Dia dekat, dia 6 huruf kan? Huruf izhar halqi. A luar ni je. Ana. Kita kata ana tak jadi. Dia kena ana kan? Ya. Kalau ain macam ainun. Okey. Alim. Dia kena ni kena apa ni? Kena apa dia panggil? Bersungguh. Kena bersungguh. Kita kata bila kita sebut biarlah air itu sampai kepada tempat dia. Al-Quran di tengah. Alaikumussalam. Jangan sebut alaikumussalam. Orang tak mahu, tak suka. Kita tidak akan menambah kasih sayang kalau sebut Assalamualaikum. Tak jadi. Assalamualaikum. Sebut air. Sebab air ini ada peranannya. Peranan pada menjaga apa ni, kesungguhan kita terhadap kawan kita mari. Assalamualaikum. Waalaikum. Welcome. Kan waalaikum. Tak welcome. Balik. Itu. Jadi pada perkataan asri, tiga-tiga huruf ni huruf yang cukup menunjukkan jati diri seorang yang beriman, yang menjaga masa dengan sungguh-sungguh, yang mempertahankan masa sungguh-sungguh, dan yang berulang-ulang melakukan kebaikan. Asr. Nah, kalau kita sebut wal asr, bunyi ra pun dah getaran lidah tak bergerak, kita takut kita tidak terdidik dengan nilalan getaran kan. Wal asr. Wah, dia tebal kan? Dia sudut baca apa tebal. Wal asr. Kan? Kemudian itu dia sudut huruf, dia sudut perkataan. Al asru dalam ayat tu wal asri. Kita tak sebut wal asri. Kenapa jadi ri baris bawah? Sebab setiap ayat yang bermakna sumpah wajib ada waw dan baris bawah akhir. Itu standard.
Tuan-tuan tengok, kalau wal asru tak boleh, wal asra tak boleh, kena baca wal asri. Tapi kita wakaf wal asr. Jadi walaupun begitu, sedikit kata ulama, kita ada rasa tebal itu ke bawah sikit lidah, sebab nak nilaikan ra itu ra baris di bawah, wal asr. Sikit ujung tu macam ke bawah sikit, kan? Sebab ra itu baris di bawah. Baris di bawah itu peranan untuk sumpah demi masa. Okey. Jadi kita baca tu kena faham gitu. Maknanya ini satu sumpahan demi masa. Dalam keadaan kita baca wal asri itu, kita mesti bersemangat, mesti pertahankan, mesti sentiasa melakukan tiga benda. Semesti semangat, mesti mempertahankan, dan semesti berulang pada perkataan wal asr itu. Bukan baca saja. Sebab tu kita, bila kita berjumpa, kemudian bila berpisah, kan kita baca wal asr, kan, lepas doa kafaratul majlis dan al-asri itu, kita baca wal asri. Bukan saja wal asr, itu menunjukkan kesungguhan, tahan dan ulang. Sungguh, tahan dan ulang. Sungguh pada ain, tahan pada sad, ulang pada ra. Ini anda bercakap dari sudut bahasa lah, sudut bahasa dan dari sudut makna begitu. Kemudian satu ayat dah. Kemudian kita kata, adakah wal asri ni ayat lengkap? Satu kalimah je, dua lah dengan wah. Kan kalimah kalau buat simple sentence, kadang-kadang paling sikit ada dua kalimah. Ini satu. Kalau campur dengan wah sumpah, wal asri, macam mana kita nak faham ia itu sumpah? Pertama, kita tahu bermula dengan waw dan diakhir dengan huruf akhir baris di bawah, sumpah. Wal asri, wal fajri, wal laili, semua itu kan. Wadduhi, wadduha. Wadduha tak boleh nak baca di bawah, sebab dia huruf uzun, ha. Ia huruf mat depan tak boleh. Tak boleh baca wadduhi, tak boleh. Ada yang apa ni, ulama qiraat baca wadduha, kan, wadduha, sebab nak jaga baris. Tapi kita wadduha, tapi dia berada di tempat baris di bawah, tidak disebut kerana uzur. Apa sebab uzur dia? Sebab uzur dia huruf mat, huruf mat ya, yang uzur lah. Kemudian satu alasan lagi, kalau kita wal asri, maknanya ni ambil nota. Maknanya Allah kata wal asri, maknanya untuk simple ayat kita kena buat ini. Uqsimu bil asri. Makna wal asri ialah uqsimu bil asri. Siapa kata uqsimu bil asri? Allah. Allah kata, aku bersumpah dengan al-asri. Itu makna wal asri. Kalau wadduha, aku bersumpah dengan waktu duha. Wal fajri, aku bersumpah dengan waktu fajar. Semua sumpah-sumpah yang ada dalam Quran yang mula dengan waw, makna begitu. Makna uqsimu, aku bersumpah. Kita boleh tak bersumpah dengan masa? Tak boleh. Kita haram bersumpah dengan demi matahari yang sedang naik ni, aku cakap benar. Orang tua tu ada yang cakap itu tak boleh. Itu hak Allah. Dia bersumpah dengan makhluk yang dia cipta. Kita bersumpah dengan Allah. Dengan Allah. Wallahu wa billah wa Allah. Ya. Baik. Itu di sudut ayat. Maknanya ayat lengkap wal asri bila diberi maksud uqsimu bil asri. Tapi dia shortcut wal asri. Uqsimu bil fajri, shortcut wal fajri. Baik.
Dia tengok makna asar. Asar, asr, apa makna? Tadi dia sudut baca ayat baru, makna dia asar apa makna? Banyak pandangan ulama yang tuan-tuan baca dalam tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir menyebut antara makna yang menarik ialah waktu tua. Wal asr ini waktu tua, waktu pencik. Apa dalil waktu pencik? Sebab masa ini kita kata siang hari. Dalil waktu pencik ialah pagi, tengah hari, asar. Lepas tu maghrib. Asar tu waktu pencing kita, waktu penceraan. Dia panggil waktu asar. Itu satu hujah ulama bahawa asri itu waktu tua kita. Demi waktu asar. Maknanya waktu tua yang mana waktu asar ini waktu perpindahan. Dia panggil as-salatul wusta, sembahyang asar ni. As-salatul al-wusta, sembahyang yang duduk tengah, paling tengah. Sebelum tu dua waktu apa dia? Subuh, pagi lah, zuhur. Maknanya asar tengah. Lepas asar maghrib, isyak. Maknanya solat asar ni solat al-wusta dia panggil. Solat al-asr. Kenapa waktu tu dipanggil waktu asar? Sebab waktu itulah waktu yang memisahkan antara siang dengan malam. Satu. Simboliknya kita hidup ni bermula dengan siang, berakhir dengan kemudian berpindah ke malam. Malam itu kita tidur, dan tidur itu adalah mati. Tidur itu adalah mati. Adakah dalil Quran mati? Ada dalam surah Al-An'am. Allah sebut dalam surah Al-An'am. Kalau tuan-tuan nak, anak pun tak ingat. Ingat ada surah Al-An'am. Dalil bahawa tidur itu mati. Surah Al-An'am anda duduk cari jugalah apa dalil bahawa tidur itu mati dalil Quran. Muka surat 135 ayat atas sekali, ayat 60. 60 pula tu ayat dekat dengan mati ke umur 60 kan. Ayat wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini kaedah hidup yang Allah buat. Wa huwal ladzi yatawaffakum, dan dialah Allah. Wa huwa tu wa huwa Allah. Alladzi yang wa huwa yani wa huwa Allah, tapi dia buang Allah. Alladzi yang dia yatawaffakum, mewafatkan kamu, yatawaffa, mewafatkan, mematikan kamu bilaili, pada waktu malam. Wa ya'lamu, dan dia tahu ma jarahtum. Jarah ni luka. Al-jarah, kita luka kena pisah dia panggil jarah. Kita buat operation dia panggil jarah. Kan? Ma jarahtum, yang kamu lalui ada yang salah, yang kita buat salah di waktu siang tu dia panggil jarah. Ma jarahtum, yang kamu langgar perintah Allah, yang kamu tengok mata kamu dengan benda yang Allah larang, telinga kamu dengan benda yang Allah larang, itu jarah tu. Luka. Luka-luka hati.
luka-luka kehidupan, luka-luka penderhakaan kepada Allah, kepada dua bapa, kepada kawan dan seumpama. Majarahtum, dia tahu apa yang kamu jarahtum bin nahar pada siang hari tadi. Sekarang Allah matikan kamu dua malam. Summa yab'atsukum, lepas kamu tidur, yab'ats, dia bangkitkan kamu fihi, pada siang hari itu. Untuk apa dibangkitkan semula? Liyuqda ajalun musamma, untuk disempurnakan kematian yang sebenar. Ajal musamma, ajal musamma itu mati tak bangun lah. Tadi mati bangun. Maknanya kita kena dapat ajal musamma ni. Kadang-kadang kita tak dapat ajal musamma, kan? Kita tak dapat ajal musamma kerana kita buat benda-benda yang boleh mendatangkan mati sebelum sampai ajal. Orang kata anak-anak kita kalau dia naik motor laju, jatuh motor, patah, ataupun terus mati, kerana dia cari, dia naik motor laju. Itu bukan ajal musamma, itu ajal mu'allaq, dia panggil ajal mu'allaq. Bukti lain yang bahawa yatawaffa ni makna mati tidur ialah summa ilaihi marji'ukum, kemudian hanya kepada Allah tempat kamu pulang. Bila kamu mati besok, kamu kembali kepada Allah, pergi jumpa Allah. Lepas pergi jumpa Allah, apa kamu nak bawa kepada Allah? Summa yunabbi'ukum, kemudian Allah akan beritahu kepada kamu. Beritahu apa? Bima kuntum ta'malun, dengan apa jua kamu semasa di dunia dulu selalu duk amal. Ta'malun fi'il mudhari', present continuous tense. Maknanya kita kena buat kerja sama, kan? Kalau nak tidur pun tidur dalam ada pahala, niat ibadat. Sebab Allah kata ta'malun, setiap amal kamu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan cerita. Yunabbih, Namba'a, surah Namba, dia akan beritakan kamu hari ni, hari Jumaat semalam tidur pukul berapa, semasa sebelum tidur buat apa, semua detail tu. Dalam surah Yasin sebut apa? Apa ni? Surah Yasin apa? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Semua benda hak manusia buat kami ihsahkan, kami kira secara detailnya dan kami simpan di dalam imam mubin. Imam kitab, kitab amal kita. Iman dia panggil, kitab amal dia panggil imam. Mubin yang terang nyata ditulisnya. Gitu. Ini bukti. Jadi masa ni kita nak cerita pasal wal asri, demi masa. Masa itu kita ambil satu ialah masa tua kita. Itu makna yang bagi kita lebih mengisahkan lah. Kita ni asri ni. Awak umur berapa dah? Baru Zuhur. Baru Zuhur. Imam Zuhur ke asar. Nah, anda nak masuk asar dah, kan? Jadi asar tu dekat maghrib dulu. Kena berhati-hatilah. Jadi demi masa. Jadi detik-detik hari, detik-detik malam yang kita lalui di masa asar ini, di masa penghujung hari ini, penghujung kehidupan ini, penghujung usia ini, ibarat hidup dunia ialah hari, satu hari. Bermula daripada muda, pagi subuh, beranak pun subuh. Subuh naik Zuhur 40 tahun. Makin ke asar. Jangan sampai masuk kubur, masuk maghrib lah kita. Jadi itulah asar. Itu kata ulama, itu satu daripada makna asri. Dan realitinya begitu. Asri juga siang malam. Siang dan malam yang kita lalui, dia nama asri. Maknanya asri termasuk semua masalah. Dahri kulluh, dia kata. Dahr, masa semuanya. Apalagi kita nak terjemah asri, masa seluruhnya. Al-asri, dia ada ulama mengatakan al-asri makna
Rabbul Asri, penjaga masa, Allah. Al-Asri ini demi Allah yang menjaga masa kita. Jadi kalau kita nak minta apa, nak panjang umur, nak minta apa pun, mintalah dengan surah Asri. Ayat mana kita kena baca untuk panjang umur? Kalau nak minta panjang umur, baca ayat apa? Baca surah awal Ghafir, surah Ghafir, surah Hamim. Surah Ghafir ada ni. Hak dalam mak surah tu. Mak surah ni ada Imam Hasan Al-Banna, dia masukkan surah Ghafir. Okey. Dah ni syuruk kan? 12 minit kita berhenti. Surah Ghafir, apa tak ada lama. Allahumma salli ala Muhammad. Tengoklah surah Ghafir tu. Anda nak tunjuk cara bila kita baca surah Ghafir, cara kita nak minta doa kat mana, nak minta doa panjang umur. Kalau perlulah. Kalau rasa tak perlu tak payah. Kalau nak umur panjang untuk ibadah lah, untuk doa. Apa itu? Hamil. Ada maksud ni, tak ada. Dia di antara surah Ghafir, di antara surah 7 surah Hamim, surah yang mula dengan Hamim. Hmm? 467 Hamim. Muka surat 467. Baik ya. Ghafir ni muka surat 467. Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim, ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi, syadidil iqabi dhit taul, la ilaha illahu ilaihil masih. Sampai situ 3 ayat pertama. Ayat ni Nabi SAW membaca di waktu pagi, di waktu petang. Dalam mak surah dimasukkan sebagai satu bacaan wirid pagi petang kita. Setiap yang diamal oleh Nabi SAW di waktu pagi ataupun di waktu petang ada kelebihan dan kehebatannya. Sesiapa yang membaca surah ini, dia akan jadi kuat hatinya. Kenapa? Dia akan diampun dosanya, dia akan diterima taubatnya, dia akan dilepaskan daripada azab neraka, dia akan diberi umur yang istimewa, dan dia akan kuat pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sebut tu semua ada dalam ayat. Dan sebelum ayat 2 tu, kita tengok ghafiridz dzambi Allahumma ighfirli. Masa tuan-tuan baca ghafiridz dzambi Allahumma ighfirli, baca doa tu. Wa qabilit taubi, tubna ilaih. Wa qabilit taubi, syadidil iqab, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Dhit taul, Allahumma tawil umrana. La ilaha illahu
Tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ilaihil masir. Ilaihil masir. Ini satu kelompok doa, walaupun dia tidak berbentuk doa, dia kelompok makna doa. Satu, ghafiriz zambi, Tuhan Allah itu pengampun segala dosa, dipanggil ghafiriz zambi. Qabilit taubi, terima taubat. Apa beza ghafiriz zambi dengan qabilit taubi? Taubat ni hak ke depan, ghafiriz zambi ni dosa-dosa lampau. Syadidil iqab ini mungkin disebabkan dosa lampau, Allah akan azab kita, minta Allah jauhkan daripada azab dunia akhirat. Zid Paul mempunyai jangkauan. Paul ni tulul umur. Paul mempunyai jangkauan. Kita macam mintalah di sini panjang umur. Gitu. Kalau di sini kita dapat apa? Ayat 2, ini ayat 3 kan? Ayat 2 tu tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Tanzil ialah Quran dan tadabburnya. Tanzil, Quran dan tadabburnya. Kenapa kita kata tanzil, Quran dan tadabburnya? Quran kalau kita tak tadabbur, dia tidak makna tanzil. Zaman Nabi, tanzil itu ialah daripada langit pertama kepada Nabi 23 tahun. Kita tak akan terima macam tu, tapi kita baca satu ayat bincang, satu ayat bincang. Berapa lama nak khatam? Kita seminggu sekali. Berapa lama kita nak khatam? Nak khatam juzuk amma dulu. Tanzil itu makna tadabbur. Seperti mana Nabi tadabbur dengan Jibril daripada langit. Tamu ayat Nabi diajar oleh Nabi. Selama 23 tahun Nabi diajar Quran, satu Quran. Jadi kita target 23 tahun khatam. Haji 23 tahun ya umur berapa? 100. Dah sempat tu. Mahathir ada lagi. Tu Mahathir. Jadi tanzil maknanya hamim, kita tak tahu mana hamim kan? Allah saja yang tahu. Tapi tanzil Quran yang diturun selama 23 tahun dia panggil tanzil kitab. Daripada mana? Daripada Allah. Allah yang macam mana? Al-Azizil Alim. Kenapa diambil dalam ayat ini dua nama Allah, tidak diambil nama lain? Tanzilul kitab minallah. Boleh tak kita kata minallahi al-ghafurur rahim? Boleh kan nama Allah juga. Tapi kenapa dipilih Al-Aziz Al-Alim? Sebab orang tadabbur Quran, dia akan dikurniakan oleh Allah mengikut ayat ini dua kekuatan. Kekuatan pertama, Aziz, dia akan dapat izzah, kemuliaan. Karena kata terbitan daripada Aziz ialah izzah. Dia akan dimuliakan Allah kalau dia cakna Quran, tadabbur Quran. Aziz. Ini masa yang kita perlu ambil. Al-Alim. Kenapa dia ambil alim? Orang yang tadabbur Quran bukan sekadar dia ada izzah, dia ada jati diri, dia ada kehormatan, dia ada kehebatan, dia juga akan diberi ilmu daripada alim Allah. Kalau kita ada izzah, ada ilmu, apa pun kita boleh buat. Nabi Daud alaihi salam dilantik menjadi nabi, jadi ketua tentera Talut dan Jalut. Dalam cerita Talut Jalut tu, Nabi Daud dilantik. Dia orang pendek je. Mengikut tafsir, dia orang ni, ayah dia nama Isha. Ayah dia ada 13 orang anak. Dia pergi jumpa dengan raja, dia kata anak 12 ya. Kita sebut 13. Anak lelaki 13 orang, subhanallah. Dia kata anak aku ada 12. Dia bawa 12 orang. Nabi Daud ni dia tak bawa. Dia suruh jaga kambing kat tepi bukit. Dia tak bawa. Sebab apa? Dia malu. Orang lain semak-semak belakang, dia seorang tu pendek. Kita kalau anak kita tahu tak. Walaupun wujud macam mana pun, kadang-kadang daripada yang tak cantik itulah barakah.
Rupa-rupanya Nabi Daud ni ada kehebatan. Bila dia berjalan, bertasbih subhanallah, semua makhluk bertasbih dengan dia. Suara dia Masya Allah, suara merdu sangat. Tiba-tiba Allah wahyukan 6 anak Risha ni ada seorang yang akan dilantik menjadi rasul. Bawa 12 orang ni tak ada tanda-tanda pelantikan. Lalu raja tanya, mu tak ada anak lain ke? Tak ada. Tak ada, mula-mula itu tak ada. Ni dalam tafsir sebut. Betul ke tak ada? Sebenarnya ada, tapi aku malu nak bawa dia ni. Udahlah, apa ni, hitam pendek pula. Jadi aku suruh jaga kambing okey. Tak apa, aku nak pergi cek. Dia ada tanda nubuah kan. Dia pergi cek, dia kata benda tu jadi kepada Daud. Maka Daud dilantik menjadi nabi dan raja. Nabi Daud ni dia nabi dan dia raja. Balik. Kan, dia raja. Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kita rahmat kita ni tidak semesti dengan kalau anak kita Tuhan bagi macam mana bersyukurlah. Sebab kadang-kadang di situ ada kebaikan yang kita tak tahu walaupun dia tak cantik pun. Jangan ambil hak comel kan. Kalau suami kita ke bini kita tak comel pun, jagalah. Biarlah. Tengok bini orang lain comel, bini kita tak comel, kita pun teringat. Ya, tak payah. Hak uduh tu pun kadang-kadang hak comel tak jadi macam hak uduh tu. Kan? Tukar hak comel tak jadi. Sudah bayar hak uduh ada. Kereta dulu pun comel, kereta ni sakit kepala. Kereta dulu comel. Apa bagus. Jadi kita fikir gitu. Jadi inilah doa yang kita boleh baca waktu pagi, dan di samping itu kita target tadabbur ni untuk mendapat izzah, dapat ilmu. Dan tadabbur juga dalam ayat yang lain ada 4 kita dapat. Pertama, selain pada izzah dan ilmu, kita dapat syifa, sembuh segala penyakit. Duduk dalam masjid ni, dalam majlis ni, kena doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Apa yang kita nak, amin diaminkan oleh malaikat. Sebutlah apa saja, insya-Allah akan dikabulkan Allah. Jadi ini masa waktu pagi dan waktu petang kita doa sama-sama insya-Allah. Jadi wal asri jelah hari ni kita sambung minggu depan, innal insana lafi khusr. Banyak dalam tafsir, banyak dia. Ana ambil sebahagian dari cerita pada al asri. Banyak lagi. Tak apa. Itu saja yang kita dapat satu ayat pada hari ini. Kalau kita terjemuh sebiji juga demi masa habis ya. Tapi banyak benda-benda yang menarik yang disebut tentang al-asri ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.